Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Ainun Afifah bin Mustafa. Ini menyambung kuliah yang pertama. Ini siri yang kedua. Sambungan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Okay. Pada kali ini Ustazah akan bincangkan tentang poin yang kedua. Hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang diniatkan. Okay. Sesuai dengan apa yang telah diterangkan di awal hadis tadi bahawa segala amal adalah dengan niat, maka niat itu tentu pula mempunyai arah tujuan atau ketentuan maksudnya. Kerana di sinilah terletak balasan baik atau jahat dan seorang akan mendapat balasan itu sebanding dengan apa yang telah diniatkan. Menurut ikhtiar dan pilihan hatinya sendiri. Misalnya, suatu amal ibadat seperti sembahyang yang wajib atau yang sunat baru dianggap sah serta diterima dan diberi balasan sekiranya niat asal mendirikannya kerana Allah, bukan kerana lainnya. Okey. Inilah yang dinamakan ikhlas yang menjadi jiwa suatu amal, dan amal yang demikian inilah yang diperintahkan Allah dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Dan tidak diperintahkan mereka melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kerananya dengan menjauhi kesesatan, dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberikan zakat kerana yang demikian itu agama yang lurus. Jelaslah bahawa suatu amal itu dianggap sah atau sempurna kalau diwujudkan dengan niat atau qasad. Tetapi niat atau qasad itu terletak pada haluan atau pada arah tujuannya. Kalau pada Allah dikatakan ikhlas, kalau tidaklah dinamakan ikhlas. Apa yang dimaksudkan sini? Kalau kita solat cukup 13 rukun daripada niat sampai kepada bagi salam. 13 rukun cukup semua. Kalau tengok daripada pandangan luar, kita orang ni dah sembahyang, cukup sempurna, bagus. Tapi dari segi apabila dia niatkan qasad dia, tujuan dia bukan kerana Allah, contohnya anak, dia sembahyang sebab apa? Sebab ayahnya ada kat rumah. Jadi salat kerana takut pada ayah, bukan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan ini tidak akan diterima. Tegasnya, niat yang terselit di hati ialah punca yang menentukan akibat amal. Baik amal itu atau niatnya baik, jahat amal itu kalau niatnya jahat. Sekalipun amal itu pada lahirnya baik, malah niat itu pula ada kalanya dapat mengubah suatu perkara dan adat menjadi dia suatu jenis ketaatan dan jalan ke arah pendampingan kepada Allah. Jadi contohnya kalau kita makan, kita makan, tapi ia merupakan adat kebiasaan manusia. Kalau makan adalah satu keperluan, dia mesti makan. Tapi kalau dia niat kerana untuk lebih bertenaga untuk beribadat, maka makannya itu akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut kesimpulan ini, orang yang makan dengan niat atau qasad memelihara hidupnya serta menguatkan badannya untuk dapat meneruskan amalan baktinya kepada Allah dan menunaikan kewajipannya terhadap agama, keluarga dan bangsanya, maka ia akan mendapat ganjaran. Kerana makan atau minumnya dianggap suatu ibadat atau taat dan bukan kerana memuaskan nafsunya semata-mata. Tetapi ketetapan ini ialah terbatas pada perkara yang harus pada syarak. Bukan semua ya, pada yang harus pada syarak saja. Mengenai perkara yang haram, maka
yang haram itu tetaplah haram. Okey, niat atau qasad yang baik tidaklah dapat mempengaruhi dan mengubah suatu hukum yang haram. Okay, sebagai contohnya, orang yang berusaha mengumpulkan wang yang haram dengan niat yang baik, iaitu untuk pembinaan sebuah masjid umpamanya, tidaklah dianggap baik walaupun maksudnya baik. Okey, dia kumpul duit judi, dia kumpul duit rompakan, dia kumpul duit mencuri, lepas tu dia bagi sedekah untuk membina masjid. Maka itu dikira sebagai satu amalan yang baik. Dan orang yang melihat akan perkara yang haram dengan niat yang baik, iaitu untuk merenungi dan menikmati kesenian atau keindahan ciptaan Allah, misalnya, tidaklah pula dikatakan baik sekalipun maksudnya baik. Okay, sebagai contohnya, orang lelaki, dia tengok wanita yang cantik, jelita. Ni, tapi ni, oh cantiknya keindahan alam ini, Allah cipta cantiknya wanita ini. Tapi disebabkan kita sebagai seorang Muslim, Allah dah perintah, hendaklah kamu jaga batas kamu, batas penglihatan kamu. Tundukkan pandangan kamu, maka perbuatan melihat perempuan dengan bernafsu itu adalah sesuatu yang haram. Walau tujuannya konon-konon nak melihat ciptaan keindahan Allah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana kebaikan niat tidak ada pada barang yang haram dan yang makruh. Okey. Seterusnya, poin yang ketiga, maksud niat orang yang berhijrah bersama Rasul. Setelah Rasul menyatakan pada hadis tersebut bahawa segala amal adalah dengan niat dan tiap-tiap seorang mendapat balasan menurut apa yang dia niatkan, maka dinyatakannya pula maksudnya niat orang yang berhijrah bersamaan ke Madinah demi kepentingan agama Islam. Orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang baik lagi ikhlas semata-mata kerana Allah dan Rasulnya, maka dikatakan hijrahnya itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya dan sudah tentu mendapat ganjaran yang sesuai dengan maksudnya. Sebaliknya, ada pula orang yang berhijrah ke Madinah dengan maksud yang tidak sesuai dengan tuntutan agama, malah hijrahnya untuk kepentingan peribadinya sebagaimana yang dinyatakan Rasul dalam sabdanya, iaitu barang siapa hijrahnya bagi dunia dan ia akan mengelilinginya atau perempuan dan ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Maka teranglah dari kenyataan tersebut bahawa hijrah dan perbuatan atau amal yang sepertinya ada mempunyai dua macam keadaan. Okey, ada dua macam keadaan. Ada yang dilakukan kerana agama dan ada pula kerana dunia atau lainnya. Walaupun pada zahirnya kelihatan kerana Allah. Okey, sama-sama berjalan kaki daripada Mekah ke Madinah. Okey, sama perbuatannya. Okey, tapi ada niat yang membezakan. Okey. Sebagai contohnya ialah orang yang menunaikan haji untuk berniaga dan orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Masing-masing akan mendapat balasan menurut niat atau qasadnya. Okey, kalau kita dibagi contoh sini menunaikan haji. Okey, jadi kalau dia niat untuk mengerjakan haji, kalau aku pergi haji akan berjumpa dengan ramai orang dari seluruh dunia. Jadi ini peluang untuk aku berniaga. Ini niatnya dialihkan kepada perniagaan, dia akan mendapat apa yang dihajatkan. Tapi kalau kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendapat haji mabrur. Okey. Begitu juga orang yang menuntut ilmu. Kalau dia menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan gandakan darjatnya di dalam dunianya. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Okey. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berhijrah ke Madinah, tetapi hijrahnya bukanlah kerana maksud menunaikan tuntutan agama, malah sebaliknya, iaitu untuk menyampaikan hajatnya
Ibnu Mas'ud menerangkan bahawa di antara para sahabat ada seorang lelaki yang ingin berkahwin dengan seorang perempuan yang bergelar Ummu Qais. Tetapi Ummu Qais sendiri tidak suka menjadi isterinya kalau dia tidak mahu berhijrah ke Madinah. Kerana ini, maka berhijrah lelaki itu. Kemudian berkahwinlah mereka. Kata Ibnu Mas'ud, kami menamakan orang itu dengan Muhajir Ummu Qais, iaitu seorang yang berhijrah kerana Ummu Qais, bukan kerana Allah dan Rasulnya. Inilah gambaran hijrah yang awal Rasulullah dikatakan hijrah kerana perempuan, sebagaimana yang terangkan dalam hadisnya itu. Jadi hadis ini menceritakan kejadian yang berlaku kepada lelaki disebut dengan Ummu Qais. Okey. Seterusnya, kita tengok apakah pengertian hijrah yang sebenarnya. Erti hijrah menurut bahasa ialah semata-mata meninggalkan, dan ertinya menurut istilah yang dikehendaki pada hadis tersebut ialah meninggalkan negeri Mekah lalu berpindah ke Madinah untuk kepentingan agama Islam. Pengertian ini adalah khusus dengan keadaan waktu itu. Dan ada pula pengertian yang umum yang berlaku pada tiap zaman, iaitu hijrah dari melakukan larangan Allah atau meninggalkan sama sekali untuk melaksanakan segala yang diperintah dan yang disukainya. Inilah pengertian hijrah dan hakikatnya yang meliputi segala macam hijrah yang dituntut Islam kepada seseorang, iaitu hijrah dengan perkataan, hijrah dari segi perkataan, dari segi perbuatan dan hati. Artinya tidak melakukan sesuatu yang dilarang itu sama ada dengan perkataan maupun dengan yang lainnya. Jadi kita berubah sepenuhnya dari segi perkataannya, dari segi hatinya, dari segi perbuatannya, daripada perangai yang teruk kepada perangai yang baik, daripada perangai yang mazmumah kepada perangai yang mahmudah. Akhlak mahmudah. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana disebutkan dalam hadis sudahlah jelas pengertiannya, iaitu melakukan hijrah itu sesuai dengan maksud agama, dan pengertian ini meliputi pula kepada perintah yang lain, iaitu suatu perintah mestilah dilaksanakan sesuai dengan tuntutan agama. Sebaliknya, ada pula hijrah kepada yang lain daripada Allah dan Rasulnya, iaitu kerana dunia atau kerana perempuan. Maksud ke dalam pengertian ini, segala amal yang dikerjakan kerana kepentingan dunia atau mata bendanya dan kedudukannya, dan ini sudah tentu berlawanan dengan hakikat ikhlas. Tetapi inilah pula yang menjadi daya pendorong bagi kebaikan orang yang beramal untuk mengejar keuntungan yang segala lagi dekat sesuai pengertian dunia itu sendiri. Nak cepat. Ini dia buat amalan untuk cepat mendapat ganjaran yang dikehendaki. Pengertian dunia. Kehidupan sekarang adalah di dalam dunia. Menurut pengajaran Islam, dunia bagi orang Islam adalah sebagai alat, bukan tujuan. Diulangi, sebagai alat, bukan tujuan. Iaitu alat untuk menyampaikan kepada tujuan akhir di akhirat. Sebab itu, tidak dikehendaki kepada orang Islam beramal dan berbuat kebaikan untuk dunia semata-mata atau untuk mendapatkan kemegahan hidup di dalamnya. Kerana yang demikian tidak sedikit pun membawa kepada tujuan dari hidup di dunia. Ini bukan kerana glamour semata-mata. Pengertian dunia ialah segala makhluk yang ada atau yang wujud sebelum akhirat. Perkataan dunia berasal dari perkataan dunuwah, artinya dekat, atau dari dana'ah, artinya kehinaan. Ini bererti bahawa setiap orang yang beramal kerana dunia adalah beramal untuk mendapatkan suatu faedah yang dekat dan yang hina dalam dunia ini. Dan dunia yang dimaksudkan oleh hadis ialah segala macam faedah dan muslihatnya serta keuntungannya yang dekat dan hina.
kelihatan pada mata yang akan diperolehinya sekarang ini juga di dalam jangka yang tertentu. Okey. Perkataan dunia adalah umum, iaitu meliputi apa saja yang ada, termasuklah makhluk manusia. Dalam hadis disebutkan satu jenis pasangan hidup orang lelaki, iaitu orang perempuan yang menjadi niat dan kosat orang yang berhijrah sebagaimana yang telah diterangkan. Itu kisah Qais tadi sebutan ini sesuai dengan kejadian itu lagi mengandungi pengertiannya bahawa menyebut perkataan perempuan secara khusus padahal ia telah masuk ke dalam pengertian dunia memberi pula suatu kesimpulan iaitu orang perempuan adalah di antara bilangan syahwat yang disukai manusia dan ia terletak pada kedudukan pertama di antara segala macam syahwat sesuai dengan firman Tuhan Zuyyina linnasi hubbus syahawat Sadaqallahul Azim dihiaskan kepada manusia kesukaan kepada syahwat iaitu orang-orang perempuan. Okey. Jadi penghijrahan kerana lelaki tersebut kerana Qais adalah kerana dunia semata-mata. Di sini timbul satu pertanyaan mengenai perkahwinan. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis, pertanyaan ini ialah bukankah perkahwinan satu daripada tuntutan syarak? Ia demikian mengapakah pula dikatakan daripada tuntutan dunia dan dicela? Sebagai jawapan ialah macam kisah lelaki tersebut dia berhijrah lepas tu dia berkahwin dengan Qais. Sedangkan dalam Islam kahwin adalah satu yang baik. Okey. Bagi jawapannya bahawa walaupun perkahwinan dari tuntutan syarak tapi kerana orang lelaki itu menampakkan hijrahnya kerana Allah padahal di hatinya tidaklah kerana demikian hijrahnya ialah kerana hendak berkahwin dengan perempuan dan dia bersengaja menyembunyikan niatnya yang berlainan dengan maksud hijrahnya. Kerana ini maka perkahwinan itu dikatakan tuntutan dunia serta dicela. Okey, cukuplah untuk kuliah yang kedua hari ini. Kita sambung untuk kuliah yang ketiga, siri yang ketiga pada lain waktu. Wallahu a'lam bishawab.